Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bercadang nak bincang satu benda yang sudah lama, tapi kita rasa-rasa perlu diberikan kalau digunakan istilahnya tafsiran baru, tapi saya lebih suka guna bagi semangat baru, bukan tafsiran barulah. Yeah. Lebih pada nak melihat apa benda yang boleh kita bagi nilai tambah dan seumpamanya. Sebabnya bila meneliti satu persatu, kita katakan ciri-ciri yang digaris pandukan dalam garis panduan tersebut, saya secara peribadi melihat ia merangkumi banyak perbincangan ataupun persoalan umat semasa, khususnya di Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, dia sangat popular ketika satu masa dulu dalam harakah Islamiyah di Malaysia ni. Tapi mutakhir ni nampaknya tidak begitu diberi perhatian Tok Muk dengan Ustaz Kamil. Jadi saya fikir kita perlu mungkin orang luar, orang dalam, mungkin juga dulu dilihat usul ishri yang kita nak masukkan ini sebagai khusus untuk orang ikhwan saja ataupun mereka yang kontak dengan ikhwan, mereka yang ada hubungan khusus. Sedangkan bila saya tengok sendiri dengan peribadilah, cara Imam Al-Banna susun tu lebih kepada untuk nak cuba nak bagi cadangan menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi di sinilah usul ishrin itu berasaskan daripada rukun al-fahmu, daripada kita katakan arkanul bai'ah yang ada dalam risalah Ta'lim Al-Banna tu. Jadi hari ini sebagai mukaddimah, saya usul pada Dr. Kamil, Tok Muk, supaya benda ni akhirnya dapat menjadi legasi Tok Muk dengan Dr. Kamil, bahkan akhirnya dibukukan, insya-Allah. Jadi daripada 20 usul tersebut, kalaulah boleh, tak semestinya saya setiap minggu. Kalaulah boleh, setiap minggu itu selepas ini, sama ada nak teruskan siri ini ataupun buat siri lain, satu perbincangan ataupun satu usul itu dibahaskan oleh Dr. Kamil dengan Tok Muk secara mulimnya, agar nanti boleh kita transkrip jadi satu buku. Yakni usul 20 yang Tok Muk dah bagi nama baru pun, iaitu Asas 20. Memang comel lah. Dengan kira kata semangat Malizi tu, sebagaimana Tok Muk pernah gagaskan dulu fiqh Malizi, maka hak ni kita panggil Asas 20 Malizi kita ni. Jadi sebagai mukaddimah hari ni, kita tak boleh nak larilah untuk bercakap pasal Imam Al-Banna tu sendiri, ikhwan tu sendiri dan seumpamanya. Dan kebetulan Tok Muk dengan Ustaz Kamil memang kita tahu mengaji di Azhar, tempat yang sama dengan Al-Banna, dan tempat ikhwan tu sendiri bergeluk, membesar dan membina fikrahnya itu. Jadi sebagai round pertama ataupun perbincangan wacana buah bicara kita ni, mungkin Tok Muk boleh bagi latar belakang Al-Banna dan ikhwan tu sendiri di Mesir. Sepengalaman Tok Muk duduk di sana, di Mesir dulu tu, lagu mana dia punya, kita katakan fenomenanya sebelum, sebab saya tengok di Malaysia ni Al-Banna pun semua mari lewat dah. Dia tidak, masa dia muncul tahun 20-an, 30-an tu dia terus sampai ke alam Melayu, tidak. Dia kemudian sangat 50-an, 60-an, 70-an dah barulah nampak ada karya-karya diterjemah dan seumpamanya. Jadi untuk orang pertama ni mungkin Tok Muk boleh cerita pengalaman sikit zaman Mesir. Ramai orang nak dengar pengalaman ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa yang banyak pengalamannya Dr. Kamil. Pertama sekali kerana zaman. Saya ada di Mesir mulai daripada 70 dan balik 73 dalam perang Ramadan. Zaman saya di Mesir ini, ikhwan sedang dihimpit oleh Presiden Nasir. Jadi gerakan ikhwan itu telah menjadi suatu gerakan di bawah tanah lah. Dia tidak boleh bergerak di atas. Sehingga kan buku-buku seperti At-Tashri'ul Jinai yang Abdul Qadir Audah tu dan buku-buku lainnya tak boleh, kadang-kadang dia dikeluarkan tanpa nama pencetak pun. Jadi apa yang
kita dapat faham daripada ikhwan pada waktu itu dari segi pembacaan sajalah. Dan untuk membaca buku-buku itu pun tidak banyak yang dalam kedai-kedai yang baru tu. Masa saya pergi tu, dia ada di Azbakiyah, itu nama dia. Azbakiyah ini ialah nama asal kepada buku-buku second hand. Jadi adalah di mana-mana tapi asalnya di Al-Baqiyah tu. Jadi nak cari buku-buku lama yang apa semua sekali tu di situlah. Jadi saya baca ta'lim tu, baca ta'lim itu melalui buku dan tidak ada, saya tak pernah lah kata berguru dengan ikhwan. Takut Dr. Kamil ada tak tahulah. Dia kalau ada pun dia cerita, tak payah takut dalam dunia sekarang. Pasal masa tu, mengikut apa yang kita baca, ikhwan ini adalah satu pendukung ataupun satu rakan revolusi. Revolusi Dubatul Ahrar. Rakan revolusi kepada, kita kata, pegawai-pegawai kadet muda yang membuat revolusi itulah. Jadi saya tidak nak buat bandingan apa-apa di Malaysia ni sebab realitinya berbeza. Pada peringkat awalnya, ikhwan sangat mendukung idea revolusi itu dan telah memberikan suatu sokongan logistik di mana kalau dalam pasukan tentera itu gerakan dilakukan oleh Ad-Dubbatul Ahrar untuk menggulingkan Farouk dan sebagainya. Tetapi di luar ini, ikhwan telah memberi suatu sandaran logistik mengumpulkan sokongan-sokongan awam. Sebab revolusi ini suatu langkah yang sangat berbahaya. Kalau berlaku revolusi tetapi rakyat, masyarakat umum tidak faham apakah yang sedang berlaku, pertama sekali ada kemungkinan dia akan di-reject oleh masyarakat kaum menengah. Bila masyarakat kaum menengah menolak sesuatu revolusi itu, ada kemungkinan revolusi itu jatuh. Tetapi itu satu. Yang kedua, kecekapan Nasirnya, dia juga menggunakan unsur dalaman tentera itu, dia menggunakan Jeneral Najib. Jadi kalau Nasir dengan pegawai-pegawai muda nak muncul dengan sendirian, ada kemungkinan dia tidak akan berjaya, akan ditolak oleh sama ada masyarakat tentera atau masyarakat bukan tentera. Maka dia lahir, kemudian duduk dalam berapa lama, dia buat konspirasi dan dia tolak Presiden Najib yang dia letak ke depan sebagai satu puppet pada waktu itu. Jadi saya tidak tahu sama ada ikhwan ini menjadi mangsa kepada permainan kayu tiga Presiden Nasir atau sebaliknya. Tetapi saya mendapat kesan awal, kecuali kalau Dr. Kamil nak bagi benda-benda yang lain lah. Saya mendapat kesan yang awal, ikhwan menjadi kurban kepada para pengikut yang tidak berhati-hati dalam menguruskan pasukan mereka itu atau dalam menguruskan pertubuhan mereka dalam suasana baru, dalam ekosistem baru, sehingga akhirnya berlakulah krisis antara ikhwan dan Presiden Nasir dan mengakibatkan, boleh dikatakan ikhwan tidak boleh bergerak langsung dan ikhwan terpaksa bergerak sebagai gerakan subversif, dan dari sinilah unsur-unsur ekstremisme dan sebagainya itu masuk dalam ikhwan, dendam, kesumat dan sebagainya yang dapat kita lihat daripada buku-buku yang terkemudian daripada buku Banna. Saya rasa itulah intro saya. Lepas tu serah kepada Tok Muk. Cuma tadi Tok Muk ada jelaskan bahawa Tok Muk duduk di Mesir ketika mana Ustaz Kamil belum pergi lagi. Saya dengan Dr. Kamil ni, mana saya pergi dulu, kemudian dia balik ke dia. Dia kena cerita sendirilah. Saya tak ingat dia duduk berapa tahun, tapi saya hanya duduk tahun 70, 71, 72, tak sampai 4 tahun lah. Saya sampai belajar 72. sana tak sampai 4.
Saya sampai 72. Dia Balik sampai 77. 72, saya balik akhir 73. Lari daripada pertengahan Ramadan. Tahun lah. Jadi selisih itulah. Jadi sempat Dek jopo lah sananya. sempat ajar macam mana naik bas, sempat ajar macam mana nak bertumbuk dengan orang Arab, itu sempat ajar lah. Sama ada dia amal atau tidak ajaran saya, itu cerita lain. Sebab dia ni orang kata Mahmud Zudi dengan Kamil Majid ni, Kamil Majid, Mahmud Zudi. Sebab setengah orang tak tahu kami dan adik-beradik. Mahmud Zudi dengan Kamil Majid ni ada dua watak yang berbeza. Mahmud Zudi itu keras, kasar. Kamil Majid itu wataknya lembut. Jadi orang tanya lembut nak taksi dah, lembut nak taksi tak naik bas. Nak taksi dah, lembut tak naik bas. Itulah. Jadi dia boleh cerita lah bila dia sampai bersama dengan abang saya itu dah marhum dah Fadil, Ahmad Fadil. Dia rasa kalau dia untuk kami ingat lagi saya tendang orang Arab. Dok masa tu masa tu dia dihimpit oleh orang Arab tabas. Baru sampai dia. Saya tendang lah orang Arab tu. Baru hari kedua baru nak protect adik-beradik ni, baru darat-darat lagi sampai, baru bukan darat lah maknanya duk tengah takut pada apa tu. Tapi oleh kerana orang Arab tu ingat kita ni macam Jepun, macam apa tu, taekwondo apa semua sekali, tak berani nak lawan. Bisa tu. Baik, Dr. Kamil boleh bagi latar belakang Dr. Kamil lah masa di Mesir dengan keterlibatan mungkin secara rasmi ke tak rasmi ke dengan ikhwan ke. Ada juga pengaruh kemudiannya aliran inilah ikhwan apa semua ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara mudahnya macam inilah. Ustaz Muk ni dia latar belakang politik, jadi dia boleh bercakap tentang politik Jamal Nasir, politik ikhwan. Saya ambil pendekatan dakwah lah, melihat Hassanah sebagai seorang pendakwah dan politik itu satu cebisan daripada dakwah ikhwan. Kalau nak saya celeng kalau nak tanya bab tu hari ni pun boleh jawab. Krisis politik antara ikhwan dengan Nasir. Okeylah. Jadi latar belakangnya saya sebelum pergi ke Mesir, waktu belajar di Lampuri dah baca dah buku Maududi, buku Hassanah, tapi sebenarnya kita tak faham lah sebab suasana tu kita tak ada. Jadi bila pergi ke Mesir tu, saya masih lagi sezaman dengan Ustaz Muk setahun. Kemudian zaman itulah bertukar kepada Harakatul Tashih oleh Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat mengambil pendekatan lebih mesra dengan ikhwan, maka dibenarkanlah buku-buku tadi dijual. Tapi masa awal-awal tu masih lagi nak pergi di Al-Quran tu, pergi berbisik di maktabah Wahbah tu, nak beli. Dan buku-buku lain pun dia ada maktabah-maktabah tertentu. Misalnya maktabah Wahbah dan satu dua maktabah lagi yang ada jual buku ikhwan. Dan kita pergi tu dia tahulah kita nak buku tu. Jadi saya sempatlah baca dan mengumpul buku-buku tu. Cuma bila saya baca Saudara Zaharuddin nak bincang ni, saya cari dah hilang dah buku tu. Tapi alhamdulillah saya jumpa dua buku sebab pemikiran Hassanah ni sudah dikembangkan oleh anak murid dia. Satu iaitu buku Afaqut Ta'alim oleh Syed Hawa. Dan buku ni terkenal lah di Malaysia loh, iaitu daripada buku Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Ada buku ni lah. Jadi banyak ceramah-ceramah yang diberikan oleh Raja Hadi bila dia balik pada Mesir. Sebab dia anak murid Hawa. Dan satu lagi saya jumpa, sebenarnya bila saya baca balik, sebenarnya boleh dikatakan keseluruhan buku-buku Qardawi itu sebenarnya mensyarah 20 usul yang ada pada Hassanah. Jadi buku Hassanah ni boleh kita katakan sebagai benih yang terlalu ringkas dengan hanya 2-3 helai saja. Tapi mungkin masyarakat kita tak faham ketika itu. Sebab saya jumpa di Malaysia, macam matan fiqh lah. Di Malaysia ni yang mula-mula menterjemahkan ialah Ustaz Abu Bakar Hamzah.
ketika dia menjadi ketua pemuda PAS lagi. Makna dia masih muda lagi, itulah arahan dan peraturan. Jadi masa tu pun kita baca dah buku tu. Tapi baca sebagai orang biasa. Tapi bila kita baca di sini, kata Al-Sabana sendiri, buku ini aku berikan kepada para amilin, para mereka yang bekerja dengan gerakan dia. Adapun untuk orang lain, dia kata dengarlah ceramah-ceramah dari buku lain. Sebab buku ini buku untuk diterjemahkan dalam kehidupan oleh anggota-anggota dia. Jadi latar belakangnya, ketika kedatangan Al-Banna tahun 20-an, 30-an tu, masyarakat Islam berpecah. Macam kita sekarang lah. Ada salaf, ada khalaf di kalangan mutakallimin. Ada sufi, ada salafi di kalangan pemikir Islam. Ada berbagai-bagai mazhab lama dan baru. Ada yang berpegang mazhab, ada yang tak nak kepada mazhab. Kemudian parti-parti politik sekular dan macam-macam lagi. Jadi Al-Sabana ni, dia cuba mengaut semua. Mengaut semua kumpulan-kumpulan ini supaya setiap pihak tak merasa dia ketinggalan dalam jamaah yang dinamakan jamaah Ikhwan Muslimin. Jadi istilah yang digunakan oleh Yusuf Qaradawi sendiri dalam buku Syumulil Islam. Saya boleh tunjuk ini. Syumulil Islam. Ini Al-Fahmu. Iaitulah dia kata at-tajmi' ittijahut tajmi' wat taufiq. Maknanya Al-Sabana cuba untuk mengumpulkan gerakan-gerakan Islam ketika itu dengan syuban muslimin, dengan apa semua sekali. Kemudian bila Al-Sabana meninggal dunia, jadi matan ini cuba dikembangkan oleh anak-anak murid dia. Di situ ada dua perselisihan pendapat. Satu Al-Bahi Khawli, ini orang kuat ikhwan lah. Dia kata kena disyarah secara rasmi oleh jemaah ikhwan sendiri. Tapi satu puak lain iaitu Dr. Abdul Aziz Kamil. Datuk Muk berkenal sebab Aziz Kamil ni pada masa Datuk Muk di Mesir dia dilantik menjadi Menteri Wakaf. Dan dia agak dibeli oleh kerajaan. Dia pula lebih terbuka. Dia kata sesiapa saja boleh nak mensyarahkan usul Isyri ini. Maka Yusuf Qaradawi kata, aku pun dijemput untuk memberi penerangan dan dia tape kaset-kaset dia. Kemudian dia kumpulkan menjadi sebuah buku, iaitulah buku-buku yang disebut sebagai Syumulil Islam. Kemudian datang pula Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali pun tak puas hati dengan buku Al-Sabana ni. Ada lagi benda-benda ketinggalan. Misalnya Al-Sabana tak cakap tentang wanita. Dan tak bercakap tentang syura. Dan perkara yang macam tertinggal lah. Maka Muhammad Ghazali menterjemahkan pula atau meluaskan lagi dalam buku Dusturul Wahdah As-Saqafiyah Al-Muslimin. Dan kemudian Syekh Hawa pula dalam siri Al-Asas fil Bina ada 7 buah buku. Dia bincang tentang buku Al-Banna ini dengan memulakan Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan. Kemudian dia tulis juga tentang apa ni Al-Fiqhaini Al-Kabir wal Akbar. Iaitu tentang fiqh dan juga tentang tasawuf. Jadi berkembanglah idea-idea itu dan saya baca kata Hawa ada orang mengatakan idea-idea dibawa oleh Syekh Qutb adalah menentang idea-idea Al-Sabana. Sebenarnya kata Syekh Hawa, Syekh Qutb juga memperdalamkan dan meluaskan lagi pemikiran Hasan Al-Banna ini tetapi dengan pendekatan yang berbeza sesuai dengan zamannya. Jadi makna yang di sini kita lihat banyaklah syarahan-syarahan terhadap buku arahan dan peraturan Al-Banna yang kita sebut sebagai usul Isyri. Yang saya setuju sangatlah. Kalau kita nak perhabis 20 tu, saya ingat saya pun adalah buku-buku rujukan yang kata-kata Yusuf Qaradawi tu kira macam lengkap lah. Isu tasawufnya, isu tawassulnya, apa saja yang disebut dalam usul Isyri ini ada disentuh oleh Yusuf Qaradawi dalam siri-siri bukunya. Ya dulu mukadimah. Ya. Baik, alhamdulillah.
background yang berbeza, namun background yang berbeza daripada Dr. Kamil dengan Tok Mu, tapi sebenarnya meliputi asas kepada zaman tersebutlah. Era Ikhwan tengah kita katakan bergelut dengan lebih politikal lah sebenarnya akhirnya ya. Bila jadi gitu tu Tok Mu. Cuma dari segi kesarjanaan Tok Mu ya, kita melihat ahli-ahli Ikhwan ni kebanyakannya ulama haraki yang akhirnya banyak berkarya dan mereka ni alim dalam bidang ulama mereka tu. Yakni contohnya macam Syekh Abdul Qadir Zaidan, Said Hawa, selain daripada tulis buku-buku haraki, mereka juga menulis buku fiqh, usul fiqh, buku akidah Said Sabiq. Jadi benda tu macam tak ada dalam sampai kita lah ni. Sangat tak ada melainkan dua orang yang kita kenal aktif sebagai ahli akademik dan seumpamanya. Cuma dalam bidang Tok Mu sebagai pengamal syariah, orang yang terawal mengasahkan banyak impak ulama ataupun sarjana Ikhwan tu sendiri di Malaysia ni, sepengetahuan Tok Mu setara mana? Dia macam ni. Saya tak sambung hak di Mesir dulu kan. Dia pada saya lah orang yang sangat matang dalam mentafsirkan pemikiran-pemikiran perjuangan ini ialah Al-Bahil Khuli. Aziz Kamil bukan penulis dan saya tengok Muhammad Al-Ghazali pun tulisan dia tidak akademik. Kurang sikit lah. Dia seorang khatib. Macam tu ketukan syarah kita lah. Cara dia argument tu. Jadi saya mencadangkan kepada orang Malaysia ni, kalau mereka itu nak mempelajari idea-idea yang asas yang betul-betul bernas dalam pemikiran Ikhwan, selain daripada baca Banna dan Said Qutb, dia kena baca Al-Bahil Khuli. Saya lebih suka melihat kepada ini sebab dia memperkatakan tentang pembinaan tamadun, pemikiran. Dia tidak ke arah politik sangat. Jadi Said Qutb ni dia bukan menafikan, maknanya macam Dr. Kamil kata tadi lah, bukan menolak idea-idea Hasan Banna yang begitu meluas dan banyak bertolak ansur dengan realiti dan di sekitar dia. Tetapi oleh kerana persekitaran, macam saya Dr. Kamil lah, saya punya tanggapan tentang Ikhwan ialah mewakili persekitaran saya di bawah Nasir. Masa Dr. Kamil pergi tu, Nasir dah tak ada. Dan sudah kadang-kadang tu sudah di-blame oleh banyak orang juga yang zaman tu sadar. Ini adalah gerakan Nasirism masa tu. Tetapi saya ni nak ceritanya, kalau saya pergi Indonesia, orang tanya, Pak ni siapa ni? Saya ni orang order lama. Kalau saya pergi ke Mesir, saya kata saya ni adalah Nasiri, seorang yang penyokong Nasir. Sampai sekarang ni pun saya masih lagi mendengar ucapan-ucapan Presiden Nasir, ucapan Soekarno, dan malah saya cuba faham. Saya jumpa baru ni ucapan Hitler yang ditranslate dalam bahasa Arab, ucapan dia tu. Jadi sedap juga mendengar orang kata Hitler ni macam ni. Jadi setakat awal ni saya mengambil faham bahawa Hitler ni seorang pemimpin yang mempunyai ideologi yang tinggi. Cuma mungkin kerana tidak bernasib baik dia kalah dalam peperangan. Kalau tidak, dunia kita saya rasa lebih maju daripada apa yang ada ni. Ini pandangan saya lah. Dia seorang reformis yang hebat. Jadi sekarang ni di Malaysia ni malangnya kita lebih mengenali Said Qutb bermula dengan Ma'alim fi Tariq. Kalau tak salah silap saya, yang mula-mula menterjemah tu, Dr. Kamil tolong baikilah, ialah Ustaz Salahuddin, iaitu ipar kepada Datuk Muhammad Asri. Mereka itu guna buku ini untuk dipanggil apa tu, dalam usrah. Dalam usrah di masa tu nama usrah, bukan nama apa lagi. Dalam usrah PAS.
Jadi kemudian bila ABIN datang, saya rasa ABIN pun mengulang yang sama cerita ni. Tetapi antara PAS dengan ABIN pada waktu itu pun ada rasa cemburu mencemburui antara satu sama lain. Maka PAS bawa jalan politik, ABIN membawa jalan gerakan Harakah Islamiah. Harakah tu bukan makna politik pada waktu itu, lebih kepada campur politik dengan dakwah. Jadi oleh kerana itu, saya nak cadangkan, kalau kita nak bangkit balik dengan idea-idea ikhwan ni, saya nak cadangkan supaya ada usulul ishrin versi Malaysia. Bukan kerana nak sokong saya fake Malaysia tu. Tapi bila kita baca usul ishrin yang ditulis, saya rasa bukan Banna yang menulis. Saya rasalah usul ini bukan ditulis oleh Hasan Banna, tetapi dikumpulkan oleh para pengikut dia daripada ceramah-ceramah Hasan Banna. Ini saya tak tengok ya. Betul kami kena betulkan ni. Sebab dia punya tanzim ataupun penyusunan penulisan itu kadang-kala tidak teratur. Saya pun pernah terlibat dengan bila orang kata dulu bila kita kata Islam Hadari tu, pernah juga terlibat. Tengok macam mana berapa prinsip Islam Hadari tu. Cara kita menyusun tu tidak macam usul ishrin ni, maknanya dikopi. Kopi daripada, jadi tidak tahzib betul-betul orang Arab kata kan. Jadi kalau kita nak suruh orang Malaysia faham, kita kena rewrite, susun elok-elok, jangan tinggal satu idea tetapi mesti disusun balik. Misalnya ada idea misalnya bab yang keempat, misalnya tentang apa tu, tentang bomoh, tentang al-kahanah, tentang apa-apa semua sekali. Dia boleh jadi satu usul. Jadi saya rasa mungkin itu termasuk dalam usul-usul yang lain bagi kita sini. Dan yang kedua, segala terjemahan ataupun huraian yang dilakukan oleh mereka itu, orang di Middle East itu, adalah menggambarkan suasana dan persekitaran pada waktu itu. Misalnya Zilal ditulis oleh Said Qutb pada waktu ia dipenjarakan oleh Nasir. Maka rasa marah dan sebagainya itu ada jelaslah dalam tu. Misalnya saya malangnya Anwar Ibrahim tak tulis banyak buku masa dia duduk dalam penjara. Kalau Anwar Ibrahim tulis buku lain pada buku yang kecil-kecil tu, buku ilmiah misalnya dalam penjara, saya tahu saya masa Anwar duduk di Sungai Buloh dulu, saya adalah seorang komisioner Sohakam, dan saya tahulah berapa banyak buku yang dibawa kepada dia tiap-tiap minggu oleh keluarga dan sebagainya. Dia baca banyak buku sebagainya, tetapi malangnya dia tidak orang akademik, dia tidak menulis buku-buku akademik. Kalau dia menulis buku tu, kita akan dapati ada bias marah kepada pemerintah. Kepada pemerintah tu maknanya bukan pemerintah Malaysia sajalah. Itulah yang kita dapati dalam Zilal. Jadi tiba-tiba sekarang ini orang mempertikaikan Zilal, dan malah Qardawi sendiri ada sikit apa tu menyebut Zilal ni dia bukan lagi ma'al ihtiram kata dia, with due respect kepada apa semua sekali. Tetapi apa yang dikata oleh Qardawi itu untuk Middle East. Tapi untuk orang Malaysia, dia kena satu asas lain. Kalau nak kritik pun asas yang lain. Jadi tidak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh menerima literature yang klasik. Macam saya kata, fake klasik itu kita terima sebagai pemikiran zaman lama dan kita kena review balik untuk dilaksanakan dalam masyarakat kita dengan mengambil kira keadaan dan realiti dalam masyarakat kita. Begitu juga buku-buku harakah ini, kita tak boleh ambil birum matihi, ambil seada-adanya, tetapi dikena suaikan balik kepada untuk kita dengan mengambil kira realiti kita, corak politik kita, ekosistem politik dan kehidupan kita, barulah ia bermanfaat kepada kita. Itu saya nak cadangkan.
Comel sangat. Ha. Caranya diterima dah. Kau kan Betul Dr. lah. Kamil. Dia tugas orang macam Dr. Kamil ni lah. Tugas dia lah. Mana sebelum dia pergi kepada apa tu? Yang Algeria tu apa ni Malik bin Nabi. Belum pergi Malik bin Nabi selesaikan masalah usul engineering dulu. Dengan segala apa tu, dan kalau boleh ada satu grup yang melihat dengan secara, jadi itu satu kerja yang baguslah. Tapi sepatutnya ada pendanaan daripada orang yang ada duit lah. Tak kira dia nak bawa duit dia masuk surga, tak bawa. Bawa pahala bagi para ulama menulis lah. Baik. Jadi Dr. Kamil ada nak tambah lagi? Saya rasa yang Datuk Muk sebut tu sebagai ahli akademik. Jadi asal mana ni dia seorang pendakwah. Jadi mungkin susunan dia buat tu tak macam yang Datuk Muk nak lah. Cuma barangkali dia menulis berdasar kepada situasi di Mesir waktu itu. Dengan sehirnya, dengan percaya kepada Burma, dengan orang yang pergi. Dan anak Dr. Kamil, anak ingat dia ada menulis, cuma dia menulis dalam majalah Ikhwan ketika anda baca Muzakir Qardawi tu. Maksudnya Al-Banna menulis dalam majalah Ikhwan. Dia tidaklah menulis buku ke apa, cuma daripada situlah barangkali dikembangkan oleh anak-anak murid dia kemudian. Mungkin begitu. Saya rasa anak murid dia quote daripada syarahan dia. Cumanya untuk maklumat kita, asal Banna ni dia bukan lulus Azhar. Nak pembetulnya Ustaz Zahrudin. Yalah. Dia belajar di Darul Ulum dan dia ni sebagai macam kita kata diploma perguruan lah. Dia pergi ke Ismailiyah tu sebagai guru dan dia membina dakwah dia tu juga daripada jawatan guru dia tu. Jadi dia bukan ahli akademik. Dan yang kedua juga saya bila baca di sana buku-buku tentang Al-Banna ni, orang sana memuja Al-Banna tu seolah-olah Al-Banna ni macam orang zaman Rasulullah, macam J sahabat, macam J tabi'in. Mana dia terlalu kagum lah sehingga kalau tak tengok upah Banna tu tak boleh duduk. Dan Banna tu pun dia bermuamalah dengan pendokong dia ni macam Nabi dengan sahabat-sahabat lah. Baik saya pun duduk terlalu kagum lah. Tapi bila kita tua ni, saya pun balik masuk Zuk Datuk Muk juga lah. Kita pun cuba naturalizekan dengan suasana kita dan dengan perangai arak yang berbeza. Cuma barangkali saya sempatlah, bukan dengan guru tapi dengan kawan-kawan, berusrah lah juga tentang buku-buku ni. Daripada saya balik di Malaysia dengan Abing pun, kita usrah juga. Tapi kepahaman kita lah lebih daripada pembacaan. Cuma kerana kita kata dia ni buku untuk diamalkan, jadi dari usrah tu memang kita ikut lah pada masa tu. Kena puasa sehari seminggu ke, kena baca Quran ke dan sebagainya. Sebab tu tapi di Mesir ketika itu saya kata ikuti sikit sebanyak tu tak ramai. Dan 5-6 orang je. Dan orang ni barangkali pula kerana suasana di Mesir tu dia ajar kerahsiaan sehingga tak berani nak buka mulut tentang ikhwan ke, tentang tokoh-tokoh ni. Tadi ada ustaz-ustaz yang balik cerita ikhwan tu, pada pendapat saya sebenarnya orang ni tak pernah terlibat pun. Cuma nak tunjuk dia ni ikhwan, dia bercakap banyak buih mulut tentang ikhwan. Tapi yang orang yang betul-betul dididik, diusrah oleh kawan-kawan di sana, saya ingat semua tutup mulut dan mereka bergerak pada tadi secara siri sebab dia ajarnya siri. Sebab musuh ni tak boleh nak macam-macam lah. Sampai Nabi usrah pun naik kereta, turun kereta, naik kereta, turun kereta, takut SB hambak dan macam-macam lagi. Jadi ini maknanya kita kata psikologi ketakutan yang ada di negara Arab dan di Mesir itu dibawa balik sampai ke Malaysia. Terutama dalam gerakan-gerakan Islam pada tahun 70-an. Dan terbawa sampai sekarang ni. Bila mereka masuk politik pun saya tengok tak berani nak cakap sebab mereka dituduh dengan tumpung-tumpung yang rahsia dan sebagainya. Jadi benda tu memang wujud.
Menarik tu, banyak lagi tak banyak tu. Banyak lagi tak cerita tu, tapi tak apalah. Jadi usul Ishrin ni sendiri, kami setujulah dengan cadangan Tok Muk bahawa kena susun balik sebab nampak terabur. Hak pertama tu tentang kesyumulan tu luas sangat. Lepas tu 2, 3 masuk akidah, lepas tu 10 sebelah masuk akidah balik. Jadi paling tidak susunannya kena barangkali akidah dulu, fiqh dan juga tasawuf sebagai contoh muamalah. Jadi daripada 20 tu mungkin boleh dikelompokkan balik, maksudnya lebih teratur lah. Bahkan ada setengahnya seolah-olah bindai pun lebih kurang juga isu akidah pun semua. Itu satu pemerhatian orang lama lah kita ni ikut. Tapi orang lama macam tak perasan benda tu. Itu ni lah. Jadi kita rencananya pada bulan depan kita akan mula dengan usul yang pertama yang agak panjang juga sebenarnya tu, iaitu al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an ila akhir tu matan dia tu. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu depan dan tidak semestinya dengan Ana. Ana pun takut juga. Mestinya kemungkinan dengan orang lain dan seumpamanya. Tapi yang pentingnya rakaman ni Dr. Basri akan sipai dan kita akan kembangkan jadi buah fikir Ustaz kami dengan Dr. ni untuk bahas usul itu. Dan bila siap nanti kita akan ikut susunan sebagaimana yang Tok Muk nak insya-Allah. Untuk dia macam ni. Kita kira untuk Malaysia punya ni lah. Bila kita mulakan dengan seseorang, siapa yang menanam, dia yang menuai. Bila kita mula dengan seseorang, kita kena sudah dengan seseorang. Kecuali kalau kita ada tajuk-tajuk lain yang mengganggu di tengah jalan, kita break seminggu, kita kemudian balik pula kepada tajuk ni. Tapi saya nak cadangkan kalau kita continue lebih baik kerana dia memberi jalur pemikiran supaya pendengar pun tidak putus. Momentum tu. Momentum tu. Dan tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek lah, 20 kan. Nampak relevan lah. 20 tu tak lama. Saya buat pemuda 14. Baik. Tapi dari segi itulah nak tahu, kalau kata nak pergi peribadi sangat tu tidak. Tok Muk sendirilah melihat wacana politik di Malaysia ni dengan selepas kemunculan yang namanya pengaruh gerakan Islam tu sendiri, signifikannya lagu mana terhadap perkembangan akademik dan juga perkembangan dari sudut kerasmian kerajaan terhadap wacana Islam itu. Pengalaman Tok Muk lah. Saya tidak melihat kerajaan menentang gerakan Islam. Dalam pengalaman saya sejak daripada sebelum saya pergi ke Mesir, lepas saya pergi ke Mesir, sebenarnya saya ni orang PAS, aktivis PAS. Lama. Sejak daripada muda lagi. Jadi kita lahir-lahir itu kita sedar bahawa diri kita punya kompas. Jadi saya duk pergi pilihan raya, duk pergi apa semua sekali sampai nak kena tembak oleh apa tu. Ada orang nak bedil masa tu. Ni cerita Lasak masa tu lah. Ada nak bedil pun. Ada macam-macam lah. Tubik parai, golok macam-macam lah. Kalau saya cerita tu, baca buku saya yang saya nak terbit ni, ialah anda nak jajah sikit lah. Buku yang kedua ni, buku Budak Nilam Puri. Saya cerita dalam tu. Bagaimana... Sambungan Budak Surai. Sambungan Budak Surai. Bagaimana peritnya untuk memperjuangkan politik Islam dan Melayu pada waktu itu. Kita kelahi. Satu. Dalam gerakan PAS sendiri, saya pegang peranan sebagai ahli Dewan Ulama PAS pada waktu itu. Dan kita Kelantan lah. Dan kita cuba nak memperdalamkan idea-idea tentang apa tu perjuangan ni. Saya selalu pergi bagi ceramah pada ABIM. Tetapi saya bukan ahli ABIM yang aktif. Saya masuk 4B. Bila Anwar kata, entah apa siapa tak. Anak kritik lah entah Anwar, entah letaknya orang-orang yang tak tepat pada tepatnya. Dia kata, entah ambil lah. Saya kata,
saya memilih satu wadah yang tidak ada Islam di situ, iaitu 4B pada waktu itu. Saya Belia duduk 4B negeri. Belia 4B. Haji Suhaimi masa tu jadi presiden pusat dan sebagainya. Dia duduk lawan dengan YC Sani Sri Junid. Jadi benda-benda ni, bila saya nak buat satu perkadiran, maksudnya kita tak panggil terbiah lah, suatu perkadiran, nak ajak Anwar Ibrahim bagi perkadiran itu, tidak diluluskan oleh Datuk Asri. Pasal apa yang mak tak lulus ni? Dia kata nantilah kita ada pensyarah yang lebih baik daripada Indonesia. Dia pun panggil orang Indonesia dan mari syarah. Jadi kita sebagai orang muda, walaupun duduk di dalam ulama, saya masih muda lagi lah, masih awal tak sampai 30, kita 30-an gitu, 30-an. Jadi kita tak faham lagi bagaimana krisis itu berlaku antara gerakan Islam yang dalam bentuk dakwah harakah tu dengan parti politik pada waktu itu. Parti politik pada waktu itu gerakannya sangat sekular. Jadi oleh kerana itu, tetapi apabila kedua-duanya menjadi masalah, bila Abin pun ada masalah, PAS pun ada masalah, barulah Asri dengan Anwar berbaik-baik, tetapi kedua-duanya sudah tidak mempunyai tarik yang kuat lagi pada waktu itu. Itu kekurangan kita pada waktu itu. Jadi saya tidak melihat kerajaan itu sendiri yang menentang gerakan Islam. Misalnya zaman Tengku Abdul Rahman, kita marah kepada Tengku kerana Tengku terlampau liberal dengan orang-orang bukan Melayu. Tolak ansur. Jadi kita kata mereka itu tolak, kita ansur. Tolak ansur. Jadi Tengku menasihatkan masyarakat kita supaya bertolak ansur dengan orang-orang bukan Islam, bukan Melayu. Sedangkan PAS pada waktu itu menekankan supaya kita tidak memberi muka kepada orang-orang bukan Islam pada waktu itu. Sehingga kan orang UMNO kata, takkanlah kita nak muatkan Cina-Cina ni dalam kapal yang besar, bawa balik dia pulang ke China, ke Hong Kong. Itu dialog politik pada waktu itu. Dan politik-politik yang dimainkan oleh gerakan Islam lebih banyak pada politik retorik. Politik retorik yang tidak mempunyai perancangan yang jelas apabila bagaimana kita nak memerintah. Jadi tahun 59, gerakan Islam PAS yang diwakili oleh PAS pada waktu itu, politiklah, menang di Kelantan. Bila menang di Kelantan, cita-cita nak melahirkan Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Zulkifli Muhammad lah, Bakar Hamzah lah, Datuk Asri dan sebagainya. Tiba-tiba nak laksanakan Baldatun Tayyibatun macam mana? Tidak ada jentera. Jadi orang politik masa waktu itu, dia tidak melatih pegawai-pegawai kerajaan sebagai kader mereka itu untuk melaksanakan idea dia kalau dia menang. Malah terutama sekali tahun 59 itu PAS dengan mengejut menerima kemenangan di Kelantan. Sebab itulah tahun 65 ditubuhkan dalam Puri untuk menjadi suatu wadah melahirkan para profesional Islam yang boleh mentadbir, negara berasaskan kepada Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Tetapi rupa-rupanya cita-cita tu tidak berjaya. Akhirnya dia melahirkan ustaz macam ustaz biasa. Kerana diserahkan kepada satu golongan mereka yang balik daripada Al-Azhar yang tidak juga begitu faham tentang harakah yang sebenar, bagaimana kita nak lahirkan profesional dalam politik. Dan politik mereka itu pun banyak bersifat retorik. Maka kita melanjutkan kelemahan-kelemahan Al-Azhar yang pelajar Azhar balik di sini, tidak macam Al-Azhar zaman Abduh sebagai mujaddid, orang yang reformis dan sebagainya. Azhar pada waktu itu, Azhar sudah mengalami kelemahan yang telah dijadikan atau terjadi bila berlaku revolusi. Ini kaitan lagi. Berlaku revolusi Nasir itu ada kaitan dengan Al-Azhar. Dulu kan Napoleon pernah menyerang Al-Azhar. Bila Nasir jadi presiden, dia pun melihat Al-Azhar itu sebagai satu musuh kerana Ikhwan al-Muslimin duduk belakang dia tu. Jadi benda kemelut inilah yang berlaku seolah-olah kerajaan sebenarnya menentang gerakan Islam dalam negara kita.
Saya rasa tidak begitu. Sebab itu saya masih lagi berpegang, saya kata saya ni adalah penyokong Odar lama, Soekarno. Itu kalau kita cakap tentang Soekarno. Kalau kita cakap tentang Nasir pun, itu pun banyak cerita lagi. Banyak krisis antara Nasir. Pak Nasir. Tak, Presiden Nasir. Nasir Jamal Abdul Nasir. Bagaimana Ikhwan gagal menjadikan Jamal Abdul Nasir sebagai orang yang boleh memperjuangkan idea Ikhwan di bawah semangat revolusi pada waktu itu. Kerana terlampau gupuh. Drastik, gupuh sangat. Saya boleh sebut sikit kan? Boleh, sila. Presiden Nasir kata, dia tak sebutlah nama Bakuri tapi saya fahamlah. Dia kata pada satu hari itu, Syekh Ikhwan ni pergi jumpa dia. Dia kata, wahai Presiden, saya mahu, Ikhwan mahu, antara hasil daripada perpakatan kita ini, mesti orang-orang perempuan di Mesir ni tudung, pakai tudung. Masa tu di Mesir ni, kalau Ustaz pergi ke Mesir tu, terkejut tengoknya. Apa tu, dekan fakulti pengajian wanita, dekan fakulti Kuliatul Banat, dekan college wanita pakai skirt. Ada. Standard Al-Azhar pada waktu itu. Jadi sebab ditekan oleh apa semua sekali. Kata Bakuri, kita kena paksa orang pakai tudung semua. Nasir kata, macam mana aku nak paksa? Jadi rupa-rupa Nasir ni ada juga style Mahathir pun ada juga Nasir ni. Rupa-rupa dia tahu rahsia Bakuri. Dia tanya, kamu ada anak perempuan tak? Bakuri kata ada. Duduk di mana? Duduk di, jadi seorang duduk di kuliah tip. Kuliah baru keluar daripada fakulti perubatan. Anak kamu sendiri tak tudung. Lepas tu nak suruh saya tudung orang semua sekali. Dia kata, ini tanggungjawab kamu. Dia kata, kalau kamu tak boleh suruh anak kamu tudung kepala, maka macam mana aku nak tudungkan semua orang Mesir ni tudung kepala? Jadi inilah antara asas perkelahian. Maknanya seolah-olah Presiden Nasir sudah tidak lagi nak melaksanakan cita-cita Ikhwan kerana dilihat dengan benar-benar serpihan itu, retorik yang banyak. Itu mungkin sebagai satu permulaan kepada perbincangan kita, bagaimana kita perlu menggariskan semula, mengumpulkan balik supaya kita melahirkan asas 20 ini dalam versi kita. Dan berasaskan kepada pemikiran Ikhwan juga, supaya orang tak tuduh. Orang tak kata, ini Ikhwan ni penuh nak revolusi. Itu Dr. Kamil, dia ingat dia baca buku Ali Amin, tak ingat? Ali Amin semua sekali banyak menceritakan bagaimana semua orang-orang Ikhwan ni, termasuk wartawan, termasuk ulama, masuk dalam jail habis. Kerana berlaku krisis dengan kerajaan. Kerajaan nak protect diri dia. Sekat tu dululah. Banyak lagi tu. Dr. Kamil, kita minggu lepas kita bincang pasal Ibn Taymiyah dengan Ghazali. Dan alhamdulillah anak betul lagi pejabat tadi adalah balik. Bolehlah ambil karya terbaru Dr. Kamil yang sudah siap. Alhamdulillah cantik. Dan harga cukup murah, RM25 sahaja. Macam tak padai lah. Tapi memikirkan dengan RM25 tu, dengan diskaun lagi mungkin ramai orang boleh baca. Dan rujuk dan seumpamanya. Maka anda fikir satu yang wajar lah, tinggal wajar oleh penerbit. Kalau kira tak padai lah, RM25 cukup murah dengan buku akademik asal daripada thesis PhD ni. Tapi kita harapkan dia punya circulation nanti adalah sampai RM10,000, RM20,000 lah. Dan kekal lama insyaAllah. Cumanya kita melihat Qardawi adalah produk Ikhwan tu sendiri. Tak boleh nafi lah. Walaupun dia kata adalah benda dia kritik, dia tak suka. Tapi akhirnya dia lah yang paling banyak mensyarahkan, mempromosi dan seumpamanya. Dan kita juga melihat Qardawi ini cuba mengumpulkan dua kutub yang kita lihat berbeza, iaitu Ibn Taymiyah dan Ghazali, walau tak beza banyak pun. Tapi Ghazali cuba menunjukkan boleh duduk sekali. Jadi dia ni pula produk Ikhwan. Jadi pengalaman Dr. Kamil lah bermuamalah dengan karya-karya mereka ni. Maksudnya lagu mana akhirnya Dr. Kamil faham bahawa
kita di Malaysia ni boleh ambil manfaat banyak sangat daripada gagasan-gagasan ini. Boleh tak kami bagi respon? Ya, saya nak sebut sikit perkenalan saya dengan Qaradawi ni. Mula-mula saya di Nangpuri, saya ada risalah kecil tentang tulisan Al-Qaradawi dan Al-Asal. Kita pun tak kenal siapa Qaradawi, siapa Al-Asal tu. Saya baca pun begitu-begitulah. Tentang syubhat kaum mulhid dan sebagainya. Kemudian ketika saya belajar di Mesir, saya belajar ketika itu di Saulia, belajar petang. Satu petang tu ada iklan. Qaradawi, Yusuf Qaradawi, ada Viva malam tu. Saya pun tak pergi, tak kenal siapa Qaradawi ni. Tak kenal lagi pun. Jadi kita pun balik tidur begitulah. Tak kenal pun. Tapi kalau ketika tu waktu Yusuf Nur Viva saya pergi. Waktu orang Malaysia Viva kita pergi. Kenal Abu Zahra, kenal beberapa orang lagi. Tapi Qaradawi kita tak kenal. Sehinggalah saya terbaca buku Al-Halal wal-Haram fil Islam. Itu mula baca buku Qaradawi. Itu lebih kepada fiqh. Dan fiqh itu ditulis kepada orang-orang Islam di Barat. Sebab tu orang kritik kitab tu. Kata syekh-syekh di Saudi, dia kata Qaradawi ni ringan sangat fiqh dia. Kenapa tak nama Al-Halal wal-Halal fil Islam? Bila saya jumpa Qaradawi, saya tanya yang tu. Saya pergi rumah dia tahun 2008. Bolehlah minum orange rumah dia tu. Orange. Satu dengan kedua, 1 jam saya duduk. Saya buat PhD tu. Dia kata bagi tahu kau buat tu. Dia buatlah buku Al-Halal wal-Halal fil Islam. Dia suka bergurau juga. Lepas tu bila saya beli 450 buah lah buku dia, dan saya masuklah. Baru saya daftar untuk buat PhD mengikut tajuk Qaradawi ni. Dan saya jumpa di situ lah. Rupanya sebelum dia buat PhD tu, buku Al-Halal wal-Haram fil Islam tu sudah dibuat master di Pakistan. Dan dia pernah nak pergi buat PhD di Pakistan. Orang Pakistan panggil dia. Dia kata tak nak lah masa tu. Dan dia pun buat di Mesir dia lama. Pasal dia masuk penjara lagi, masa pun sampai 10 tahun juga. Dan dia pula buat dalam bidang Quran dan hadis. Tapi berkait dengan zakat. Jadi Quran ada hadis tapi tentang zakat. Sehinggalah dia lulus dan sebagainya. Jadi saya nampak Qaradawi punya tulisan ni, ambil Qaradawi sebagai contoh lah. Maknanya dia menepati apa yang disebut oleh Hassan Banna, nizam Islam yang syamil tadi. Jadi sebab tu kita tengok dalam, saya balik sikit Hassan Banna tadi kan. Pertama dia bercakap tentang aspek politik dengan perkataan fahuwa daulatun wa watanun hukumah wa ummah. 4 perkataan dia guna di situ yang berkait dengan politik. Kemudian tentang akhlak, khulukun wa quwwah au rahmah wa adalah. Akhlak, kekuatan, rahmat dan keadilan. Kemudian dia bincang juga tentang ilmu, tentang undang-undang, tentang kehakiman, thaqafah wa qanun au ilmu wa qada. Kemudian dia bincang pula dengan soal iktisad, ekonomi. Ma abara anhu biqaulihi wa huwa maddah wa sarwah au kasbun wa ghina. Kemudian dia bincang bab jihad. Kemudian dia bincang bab dakwah. Kemudian dia bincang benda-benda yang asas lah. Akidah shadiqah, ibadah sahihah, sawa'un bi sawa'. Jadi inilah mungkin kita akan mula esok dalam siri selepas ini. Kita satu persatu. Berapa 4 perkara, 5, 6 perkara sampai 9 perkara ya, yang kita boleh gabungkan idea-idea Hassan al-Banna. Yang orang kata kelebihan Hassan al-Banna ni, dia menanam benih. Ada pun ribu pokok tu dan menghasilkan buah tu dibuat oleh anak-anak murid dia. Dan yang menggembirakan kita juga, saya baca buku autobiografi Qaradawi tu. Qaradawi ni daripada dia rendah lagi. Dia mendengar ucapan-ucapan Hassan Banna. Kemudian dia sendiri pun tak sempat nak bergaul dengan Hassan Banna. Sebenarnya sebab dia sendiri macam-macam ceritanya. Muda sangat masa tu. Muda sangat, kemudian masuk penjara dan sebagainya. Sehinggalah Hassan Banna meninggal dunia. Tetapi mereka ini mendengar syarahan-syarahan dia dan membaca tulisan-tulisan dia. Jadi berkembanglah. Jadi Hassan Banna ni kita tengok betul-betul lah. Seorang pendakwah yang walaupun mati dalam usia yang muda, tetapi telah meninggalkan kesan yang besar. Sehingga saya kutub dari buku Hazardin tu, ujung sekali ditulis
Hasan Al-Banna, Ahsan Al-Bina Al-Banna ke, atau Hasan Al-Banna Al-Bina ke. Mana dia sebut situ, Hasan Al-Banna tidak menghasilkan kitab dari buku, tapi dia mengukir orang. Ini macam awak kata pada Tok Kenali juga. Tok Kenali tak ada kitab, tak ada tulisan, tak ada literature. Tapi dia menghasilkan anak-anak murid tok guru yang bertebaran di Asia Tenggara. Buka pondok-pondok pula. Ada persamaan antara Hasan Al-Banna dengan Tok Kenali. Dari segi tak menulis buku, tapi menulis orang. Mencetak Mencetak manusia. Manusia. Mencetak rijal dia. Mencetak rijal. Tokoh. Cuma mungkin Dr. Kamil boleh pergi sikit lagi sebelum kita berhenti ni, pukul 4 dah. Iaitu Al-Banna ni ayah dia tu sendiri ulama hadis yang tak silap saya dia tahqiq Sunan Baihaqi ke apa dia. Dan juga adik dia tu menarik juga, Jamal Al-Banna. Yang mana Dr. Kamil saya tahu pernah jumpa dengan Jamal Al-Banna. Mungkin boleh Dr. Kamil cerita ke kita sikit pengalaman jumpa Jamal Al-Banna tu. Jadi saya pelik lah, memang dunia ni pelik lah. Bila saya pergi tengok Hasan Al-Banna ni sebagai contoh, dia ni seorang yang memanglah seluruh dunia kenal. Tapi bila saya jumpa dengan Jamal Al-Banna, adik dia penuh kitab juga. Tapi adik dia ni liberal. Jadi dia tak bangga langsung dengan Hasan Al-Banna tu. Dia cerita adik dia, Fauziah Al-Banna juga. Fauziah Al-Banna ni perempuan. Jadi dia mana kontra betul. Jadi saya yang dah tumuk ni kontra sikit-sikit ya. Kontra watak kata. Hasan Al-Banna dengan Jamal Al-Banna ni kontra 367. Saya bersama saya balik, saya heran. Macam mana dia jadi Syekh Agung Persatuan Buruh sedunia. Dan dia kritik kita Syekh Qutb, dia kritik ulum Quran, dia kritik ulum hadis, mana campak ke laut habis. Jadi inilah kita kata dah, adik-beradik pun tak boleh nak dianggap semestinya satu benih itu satu kepala. Kadang-kadang dia bertentangan 360 derajah. Tok Muk sendiri pernah jumpa Al-Banna? Pernah Jamal Al-Banna? Itulah saya kata, saya masa di Mesir ni, dia kita tak tahu pun siapa orang Ikhwan ni, sebabnya tidak boleh bergerak. Jadi saya tidak ada banyak pengalaman kecuali baca lah. Jadi Jamal pun kita baca juga, Hudaibi pun kita baca, macam apa tu yang orang lain pun baca, kan melalui pembacaan sajalah. Jadi saya nak sambung sikit. Hasan Al-Banna ni ialah puncak kepada kemurnian idea. Tetapi idea itu merupakan idea asas yang perlu dikembangkan dan direalisasikan dalam realiti yang ada. Kemudian satu teori iaitu yang dinamakan teori dialektika. Ini orang komunis suka ni tapi kita guna di sini. Berasaskan kepada teori dialektika. Asalnya Hasan Banna yang satu. Kemudian diambil oleh sekurang-kurangnya satu tu menjadi dua. Misalnya satu aliran Hudaibi dan satu lagi aliran yang misalnya kita katalah Kutub kalau siapa jam sekali. Hudaibi kata nahnu du'atun la qudatun. Itu dia kata kita perlu balik semula kepada cara lama kita bergerak sebagai pendakwah. Bukan kita nak hukum orang kafir ke, Islam ke dan sebagainya. Sebab itu berlaku sedikit krisis antara Hudaibi dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Said Qutb dan sebagainya itu, mungkin saya cuba lembut sikit lah yang Dr. Kamil kata kepada Jamal Banna itu. Sebenarnya tulisan-tulisan yang terkemudian itu ada terkesan dengan apa yang kita katakan debu zaman. Pada waktu itu, waktu Syekh Qutb menulis itu sesuai. Sebab zaman itu adalah keadaan seperti itu di Timur Tengah, di Mesir dan sebagainya. Kemudian untuk dibaca pada zaman ini, maka kita perlu bersihkan yang kita sifatkan debu-debu zaman. Jadi yang ada beberapa benda yang negatif di zaman itu tentulah perlu ditangkis semula.
dimurnikan balik. Jadi boleh balik kepada Hasan Banna. Samalah dalam bidang fiqh. Mula-mulanya as-salafus salih. Kemudian marilah puak-puak ulama fiqh ni yang mengembangkan. Jadi minggu lepas saya katakan sehingga fiqh menjadi satu pemikiran yang sekular. Barulah Imam Ghazali memurnikan balik. Jadi kita di Malaysia ni, apabila kita kata ada versi Malaysia, kita kena ikuti balik buku-buku ni. Kita perlu murnikan balik pemikiran-pemikiran Said Qutb dan kita bandingkan balik bagaimana Qardawi cuba membersihkan balik pemikiran Said Qutb itu dengan cara lebih sederhana, tetapi berlaku macam ni juga. Qardawi pun sekarang ni Amerika tak nak dah Qardawi itu dibaca sebab macam ekstremis juga. Jadi benda-benda macam tu kita kena murnikan balik. Eloklah kalau kita cuba study balik Banna punya pemikiran dan kita cuba localizekan pemikiran-pemikiran itu. Baik, tadi juga di pejabat kita tahu Tok Muk lama juga di YA sebenarnya. Di estate di ni. 8 tahun. Terjumpa buku ni. Kalau Tok Muk ingatlah. Apa tu? Maqasid Syariah. Di suntingnya Tok Muk lah, himpunan Getah Hijau. Dan kalau ikut tahun cetakan ni tahun 2009 dan juga cetakan terbaru 2017. Yang ni Tok Muk sudah cakap pasal maqasid syariah ni sebelum orang politik tu gegak lah. Ya. Betul. Maksudnya ada sini ingat usaha sama daripada sarjana-sarjana lain lah. Jadi disebabkan hari ni saya nak bagi tahu artikel tu agak lengkap. Artikel yang saya tulis di situ tu. Dan kita saya nak tubik satu buku yang khas, tapi maklumlah saya ni bukan penulis yang baik juga kan, lambat kita nak tulis tu. Tapi banyak dah buku Muk terakhir tu pula, buku cerita. Nak Pak Dr. Kamil lah duk marah kat saya tak tulis tentang saya punya cerita autobiografi. Saya tulis lah. Dulu saya tak nak tulis benda ni, kita kata mengupat kepada orang sebagainya. Malah dalam buku Budak Surau itu pun saya telah delete banyak. Tanya Ilham tahulah secara rahsia lah dengan Ilham tu. Banyak benda-benda yang saya delete daripada draft terakhir. Saya rasa ini tak sesuai untuk dibuka kepada masyarakat. Katanya ada yang ketiga tu tak, Bu? Sambung ini. Ada. Yang ketiga pun dah siap. Budak Azhar ke mana? Yang ketiga tu saya bersastra sikit. Nama dianya Bertandang ke Bumi Fir'aun. Ini masalah bila kalau Ilham betul dia boleh keluar cepat. Ini pasal COVID ni. Kalau tidak bolehlah bertandang di bumi Fir'aun. Itu sepatutnya saya kata bertandang ke bumi para ulama dan aulia dan ulama dah. Ardul Kinanah. Sebab orang duk sebut dah aulia betul-betul semua kali tu. Itulah Mahmud Zudi, selalu kontra. Baik, kita kira sebagai mukadimah cukup dah. Ke Tok Muk dengan Ustaz kami ada nak tambah lagi sebelum kita berhenti dan kita ambil masa untuk study sikit untuk minggu depan punya usul pertama lah, insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Ada lagi kah Tok Muk sikit nak tambah? Nanti dulu sebelum kita start itu, usul pertama ni boleh kalau kita sudah dalam masa seminggu. Sebenarnya usul pertama adalah inti kepada semua. Boleh dikatakan usul-usul yang lain. Tengoklah terti atas moderator lah. Tengok lagu mana. Macam mana nak buat. Sebab saya anak pehel kata Tok Muk akan buat homework sikit dan buat bukan nota, maksudnya buat point-point lagi. Apa yang perlu disentuh dan apa yang perlu diberi perhatian adalah konteks Malaysia dan seumpamanya. Boleh. Semestinya Dr. Kamil pun akan buat benda yang sama. Dan saya fikir disebabkan latar belakang yang sangat berbeza ni, dia akan jadi tak sama banyak lah. Dia akan melengkapi insyaAllah. Ya. Di situlah jadi menarik tu bagi Ana nampak ada warna baru lah. Untuk 20 usul ni ada warna baru yang lebih sesuai dengan semasa, suasana politiknya, suasana orang Melayu kita ni lagu ni nya.
suasana pemikiran beragama kita yang ada pattern dia sendiri dan seumpama-seumpamanya. Gitu je lah. Dan daripada syarah-syarah itu nanti kita akan tulis, dan tulisnya tu pula mungkin akan diedit balik sebagaimana Tok Muk cadar tadi untuk susun yang mana lebih dulu, yang mana lebih kemudian. Sesuai lah. Jadi kata bila siap tu insya-Allah panjang umur rezeki kita, generasi seterusnya akan rujuk dalam keadaan yang lebih kita kata terbaik lah, struktur dan seumpamanya. Kita cuba insya-Allah lah. Tapi kalau kata Tok Muk rasa usul yang pertama pun tak padas sekali harung, nampak semangat tu. Saya cuma realistik kan. Sebab benda tu misalnya kalau kita nak hurai tentang nizam syamil. Nizam apa dia kata tu? Al-Islam nizam syamilun yatanawalu mazahirul hayah jami'uha. Jadi itu pun dah tak tahulah, tengok nak cuba macam mana takat kita boleh pergi kan. Tak habis lah maknanya. Betul. Dan itu kekuatan orang lama yang tidak ada pada orang-orang semasa ni. Jadi ilmu dan pengalaman itu dah bersebati kita kata ya. Agak tu kami lah, dia banyak baca ikhwan ni. Saya tapung dia lah. Itulah fokus kita lah ni, tak silah bawa ikhwan tu 100%. Kita nak localize tu. Itu kekuatan Tok Muk tu. Ikhwan Middle East tu dia ada situasi yang khusus. Kita tak balik lagi masalah pengaruh British yang mencengkam pada waktu itu. Dan raja pula, tidak semua orang tahu dia. Raja Mesir, Pok Farouk ni bukan orang Arab Mesir. Orang Eropah tu. Dia jadi raja situ. Oh tidak, orang Turki. Dah, orang apa dia panggil tu? Dekat dengan Albania, pok tu lah. Dekat Albania apa semua sekali tu. Pok tu. Keturunan dia tu. Sebab tu bila Nasir naik jadi presiden, kuat orang sokong tu. Inilah. Nationalist lah. Ini orang pertama kita nak merintah kita ni. Belum ni diperintah oleh raja-raja pok daripada Eropah tu. Kita patut menarik tu. Tapi kita tak segi agak politik sangat lah. Kita jangan politik lah. Baik. Jadi hari ni kita sudah situ dulu. Boleh Tok Muk? Ustaz Kamil? InsyaAllah. Apa-apa nanti Ana bincang pula lah dengan Ustaz Kamil dengan Tok Muk lagu mana. Ya. Dan kita harap penyokong pendengar kita pun saya baluah lah benda ni. Sebab kita tak usah terikat. Kita tak usah terikat dengan puak-puak kita saja kalau boleh. Ni untuk masyarakat. Untuk masyarakat sungguh-sungguh. InsyaAllah. Jadi kita sudah situ dulu. InsyaAllah terima kasih banyak pada Tok Muk dan Dr. Kamil untuk berbincang dengan petang ni. Walaupun memanglah agak mencapai sikit. Sebab kita tak bincang langsung lah. Soalan gapo nak tanya kira duduk tu pakai jalan. Ginilah buat soalan sikit. Jadi start minggu depan tu kena bincang sikit lah supaya lebih struktur. Sebab kita nak buat buku tu kan. InsyaAllah. Jadi masih banyak kepada Dr. Basri juga sebagai penajar kita ni. Kuat belakang Rabi. Terima kasih kepada yang mendengar. Mohon share lah di Facebook masing-masing, di grup WhatsApp masing-masing dan seumpamanya. Saya sudahkan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.